Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita dah nak mulakan dah. Amin. Okey, jadi kita dah nak mulakan dah kelas kita. Nisa mana Nisa? Nisa tak buka kamera lagi ni Nisa. Cikgu tunggu Nisa buka kamera baru cikgu mula ni. Nisa boleh dengar tak tu suara cikgu tu Nisa? Kamera saya tak boleh buka. Ya ke? Hari tu boleh je. Mana ada? Ya. Tak ada. Okey. Okey. Okey, jadi pada cikgu teruskanlah sebab masa bergerak cikgu pun lambat send link. Okey, jadi cikgu minta maaf dulu sebelum kita mulakan kelas sebab cikgu terlupa yang cikgu belum send link. Selalunya cikgu sertakan link dah pada peringatan kelas tu. Okey, jadi dah print ke belum worksheet cikgu suruh print? Wan Farisha dah print ke belum? Saya dah sudah buka cikgu. Aduh, banyak ni nak kena salin ni. Farhan dah print ke belum? Dah cikgu. Okey. Okey, jadi kita mulakan kita punya kelas. Cikgu mula share skrin cikgu. Okey, jadi kita nak buat apa yang ada dalam worksheet tu. Okey, kalaulah kamu tak boleh print, kamu download dalam PDF. Kalau kamu ada tab ke ataupun iPad ke, boleh guna. Okey, jadi kita buka kepada worksheet yang kita nak belajar. Ini cikgu nak ajar kamu cara menyelesaikan ni. Nak lorek belah mana? Nak lorek belah mana? Lepas tu cikgu nak ajar kamu apa orang kata? Ni yang pertama kita belajar cara nak lorekkan. Yang kedua kita tengok kepada yang kedua. Okey, cikgu ulang balik. Okey, yang pertama kita nak belajar nak lorekkan belah mana. Tu yang pertama. Yang kedua kita belajar nak lorekkan belah mana juga, tapi dia tak diberi graf persamaan. Dia tak diberi graf dia dengan garis lurus dia. Jadi kita kena lakar sendiri. Jadi cikgu akan tunjuklah macam mana nak selesaikan soalan-soalan ni. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada macam mana nak lorekkan juga Okey, kemudian kita nak keluarkan persamaan linear. Persamaan linear. Contohlah apa maksud persamaan linear ni? Okey, persamaan linear ni adalah daripada garis lurus ni kita nak keluarkan apa garis lurus dia. Banyak kan yang ada dalam bab ni. Okey, akhir sekali kalau sempat kita akan proceed kepada kita punya latihan lah. Kita punya latihan dalam bentuk SPM. Okey, jadi cikgu akan ajar kamu satu-satu. Cikgu akan ajar kamu satu-satu. Tapi dengan syarat sebenarnya nak mudah kamu kena print. Kamu kena print. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada kita punya worksheet, masing-masing boleh buka kepada buku teks kamu. Buku teks matematik tingkatan 4 bab 7. Okey, yang dah belum buka kamera sila buka kamera. Yang dah buka kamera kekalkan sampai habis. Okey. Suara cikgu tak lag kan? Okey je kan? Ya. Okey. 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 Bagus. Okey, kalau kamu ada buku teks bagus. Kalau tak ada buku teks tengok dekat depan. Okey, bab 7 pula dah. Sekejap Tak sama linear ni bab 6. Okey, inilah kita nak belajar nak lorekkan belah mana. Nak lorekkan belah mana. Okey, jadi dekat sini sebelum kita belajar cara nak lorekkan belah mana, siapa-siapa yang ada buku teks, buka muka surat 168. Cikgu nak ajar kamu dia nak lorekkan belah mana. Okey, praktiskan diri 6.2B. Okey, praktiskan diri 6.2B. Okey, jadi cikgu ajar kamu
Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada nota. Salin nota daripada cikgu. Dia kena tahu dulu nota dia. Okey, nota untuk lorekan. Lorekan rantau. Lorekan rantau ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris shaded region lah. Okey. Okey, lorekan, ingat. Kalau dia punya persamaan tu dia bercakap tentang Y. Ni cikgu dah tunjuk dah. Kalau dia bercakap tentang Y, kalau dia tunjukkan lagi besar, kalau dia tunjukkan lagi besar, ni lagi besar tau, lagi besar. Maksudnya kita lorek belah mana? Kita lorek belah atas. Okey, kalaulah dia tunjukkan lagi kecil, lagi kecil, maksudnya kita nak lorek belah mana? Kita lorek belah bawah. Okey. Ini untuk Y. Jadi ada juga persamaan. Contoh Y ni macam ni. Y lagi besar daripada 3X tambah 2. Contoh. Jadi bila dia pakai macam ni, kita pakai dua tips ni. Mana dua tips tu? Okey, ni tips yang pertama. Ini tips yang kedua. Maksudnya dia wakilkan huruf Y tu dekat luar. Okey. Jadi seterusnya ada juga dalam matematik dia alih semua ni ke sana, dia tinggalkan X. X sama dengan 3Y tambah 2. Boleh. Dia boleh buat macam ni. Dia boleh buat macam ni. Jadi sekarang bila X ni yang tinggal seorang-seorang, apa yang kita kena buat? Kita kena faham apabila dia punya lagi besar. Dia bila lagi besar, kita lorekkan belah kanan. Kita lorekkan belah kanan. Okey. Jadi siapa-siapa yang ada buku teks tu buka tau, lepas ni kita nak pakai. Okey, yang kedua, kalau cikgu cakap lagi kecil, lagi kecil, kita lorekkan belah kiri. Kita lorekkan dia dekat belah kiri. Okey, kanan, kiri, atas, bawah. Bila pakai atas, bawah, bila kita pakai Y. Bila kita pakai kanan, kiri, bila kita pakai X. Ini adalah contoh persamaan dia. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey, yang lain tak dengar suara, boleh faham ke? Boleh faham. Okey, dah salin belum? Okey. Tengah salin Okey. cikgu. Okey, tengah salin Okey, baik. Cikgu tengah tengok topik famous dalam SPM sebenarnya. Betul, topik ni adalah topik yang famous dalam SPM. Cikgu tak nafikan. Okey, dah habis ke? Boleh cikgu teruskan? Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada cara nak lorekkan. Cara nak lorekkan. Okey, jadi kamu tengok kepada nombor 1. Okey, kita tengok kepada nombor 1. Cikgu akan keluarkan. Cikgu akan keluarkan. Okey, cikgu keluarkan ni. Ini kalau kamu tak sempat salin, siapa yang ada buku teks sila buka buku teks. Okey, jawapan dia sekarang ni adalah dekat mana kita punya lorekan. Dekat mana kita punya lorekan. Okey, cara yang pertama nak tengok kat mana dia lorekkan adalah kita tengok persamaan ni. Y lagi besar daripada 2X. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena cari dekat manakah garis lurus Y lagi besar dan sama dengan 2X. Jadi dia dah tulis ini adalah kita punya persamaan. Y sama dengan 2X. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kita define tu garis lurus kita. Kita define tu garis lurus kita. Tu yang pertama. Tu yang pertama. Jadi yang kedua, bila kita dah define tu garis lurus kita, jadi kita tengok dia pakai simbol ni. Dia pakai simbol ni. Jadi bila cikgu dah cakap tadi, bila dia pakai simbol ni dan dia bercakap tentang Y, maksudnya kita lorekkan dekat belah atas. Atas tu dekat mana? Atas tu adalah dia pergi kepada sini. Dia pergi kepada ke atas, atas garisan. Atas garisan. Siapa yang buat bawah garisan tu dikira sebagai salah. Siapa yang buat bawah garisan dikira sebagai salah. Jadi kita kena lorekkan dekat belah atas. Bukan lorek macam ni, lorekkan semualah. Okey.
Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, yang kedua, kita pergi kepada ini. Kita cek pula persamaan kedua. Y lagi kecil dan sama dengan 6. Kita cari kat mana Y sama dengan 6 dulu. Jangan cari Y lagi kecil dan sama dengan 6. Kita cari kat manakah garis lurus dia. Okey, jadi dekat sini kita nampak ini garis lurus dia. Y sama dengan 6. Bila kita dah nampak ini garis lurus dia, jadi kita tengok apakah persamaan dia. Bila dia menghadap ke sini dan dia bercakap tentang Y, dia menghadap macam ni, maksudnya kita lorikkan dekat belah bawah. Jadi dilorek kat mana? Okey, dilorikkan belah bawah dia. Bawah graf, bawah garis lurus. Okey. Jadi kamu tengok ni dua-dua dekat depan ni. Jadi jawapan untuk soalan A ni apa? Dekat manakah di bahagian yang kedua-duanya dilorikkan? Kita akan nampak C. Okey, kita tengok C. C ni hanya bahagian Y sama dengan 6 sahaja ke bawah. Tapi yang ni dia tak lorek, dia ke atas. Okey, B. B ni lagilah teruk. Yang ini ke atas, tak ada lorekan pada B. Tak ada lorekan pada B. Okey, lepas tu ini A. Ini adalah A. Cikgu tunjuk ni A. Dan ini D. Okey, untuk A, ya, ada satu lorekan ke atas. Tapi untuk C, untuk D, dia ada dua-dua lorekan. Maksudnya, jadi jawapan dia adalah D. D adalah kawasan dekat mana yang memuaskan di soalan A ni. Boleh faham ke masing-masing? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, cikgu akan selesaikan semua soalan nombor 1. Lepas tu, tak payahlah cikgu buat A, B. Lepas tu kan buat C, D. Yang ni pun cikgu buat A, B. Lepas tu kan buat C, D. Okey, jadi itu untuk A. Cikgu buat pula untuk B. Cikgu buat pula untuk B. Kita ni tengah belajar apa? Kita tengah belajar macam mana nak cek kawasan mana yang perlu dilorekkan. Okey. Jadi kita tengok B. Okey. Y lagi besar dan sama dengan 2. X. Jadi kita cari dulu kat mana graf tu. Kita cari dulu dekat mana graf tu. Y lagi besar dan sama dengan 2X. Okey, ini adalah kita punya garis lurus. Jadi bila cikgu bercakap tentang lagi besar dan sama dengan, maksudnya dilorekkan dekat belah atas. Ingat soalan cikgu. Ingat nota cikgu. Kalau dia bercakap tentang Y, bila dia cakap lagi besar, maksudnya kita lorekkan belah atas. Jadi kita lorekkan belah atas. Kita lorekkan belah atas. Maksud lorekkan ni, dia lorek kat semua. Soalan ni adalah dia nak cari dekat mana bertembung antara kedua-dua lorekan. Okey. Habis dekat situ. Okey, yang kedua, Y lagi besar dan sama dengan 6. Bila cikgu bercakap tentang Y lagi besar sama dengan 6, kita cari dulu dekat mana garis lurus tu. Okey, ini adalah garis lurus Y lagi besar dan sama dengan 6. Y sama dengan 6. Okey, jadi dekat sini kita tengok dekat persamaan dia bercakap tentang Y. Dia bercakap tentang Y. Jadi bila dia bercakap tentang Y dan dia pakai simbol ni, maksudnya dia lorekkan ke atas. Bila dia lorekkan ke atas, kita cari. Yang ini adalah kita punya persamaan, kita lorekkan belah atas. Jadi tempat lorekan antara kedua-dua yang kena adalah A. Jadi jawapan untuk B adalah A. Boleh faham ke masing-masing? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Boleh faham. Boleh. Okey. Okey. Jadi, okey, cikgu tunjuk dekat A. Cikgu tunjuk dekat A. Okey, cikgu terangkan dekat A. Okey. Dekat sini kita nak cari dekat mana rantau ataupun shaded region yang perlu dilorekkan. Yang perlu di-shadedkan. Daripada dua jenis persamaan. Maksudnya dia nak cari region ataupun area ataupun kawasan yang mana di dua-dua dilorekkan. Macam ni. Dia bertembung dekat sini. Okey. Tengok ni, Y lagi besar dan sama dengan 2S. Okey, jadi cikgu cari dulu dia punya graf. Okey, cari dulu dia punya garis lurus. Ni garis lurus dia. Lepas tu baru cikgu tengok simbol dia. Lagi besar dan sama dengan. Cikgu fokus kepada Y. Bila Y bercakap tentang lagi besar, maksudnya kita lorekkan ke atas. Nampak cikgu lorek ke atas. Cikgu lorekkan ke atas. Cikgu lorekkan ke atas. Okey, sampai situ jelas ke masing-masing?
Jelas. Okey, bagus. Okey, kemudian cikgu bercakap tentang Y lagi kecil dan sama dengan 6. Bila cikgu cakap Y lagi kecil dan sama dengan 6, okey, cikgu cari dulu dekat manakah persamaan Y sama dengan 6. Okey, ni persamaan dia. Y sama dengan 6. Okey, sekarang dia kata apa? Dia sebut tentang Y. Y atas bawah. Jadi Y dia buat apa? Lagi kecil dan sama dengan. Maksudnya kita lorekkan dekat belah bawah garis lurus tu. Bawah. Jadi D adalah dekat mana kawasan di kedua-duanya dilorekkan. Itu jawapan dia. Ada soalan tentang A? Boleh faham ke? Ada. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang berdasarkan contoh yang cikgu dah terangkan dekat A dengan B, cuba buat C dengan D. Cuba buat C dengan D. Bagi tahu, bulatkan. Bagi tahu cikgu huruf manakah di rantau yang kedua-dua dilorekkan. Macam cikgu buat tadi. Okey, cuba buat C. C dengan D lah. Dah siap, hantar dekat WhatsApp dekat cikgu. Okey, dah siap, hantar WhatsApp dekat cikgu. Boleh Farhan? Boleh cikgu. Okey. Jawapan terusnya cikgu. Tulis je. Bagi jawapan kat cikgu A ke B ke C ke D je. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, buat Cikgu tunggu kat WhatsApp. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 1 minit Okey, bagus. Oh, yo, bagusnya. Okey, bagus. Tak apa, salah cikgu betulkan, jangan risau. Okey, bagus. Okey, habis dah masa cikgu bagi. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan penerangan dia. Cikgu akan tunjukkan penerangan dia. Okey, jadi kita tengok kepada C. Kita tengok kepada C. Cikgu senanglah. Okey, untuk siapa-siapa yang tengah buat tu, buat je tau. Okey, cikgu tunjuk yang C.
Okey. Jadi bukan apa, sebab kalau cikgu tak tunjuk yang ni, cikgu tak tunjuk. Mula-mula kelas kita belajar tentang simbol ketaksamaan. Kelas yang kedua kita belajar cara buat garis lurus. Kelas ketiga kita belajar cara nak lorekkan. Itulah baru cikgu boleh proceed. Okey, kemudian kita tengok ni. Yang pertama cikgu buat warna Okey, yang pertama cikgu buat yang warna biru. Aimi kalau tak faham apa-apa bagi tahu cikgu tau. Okey. Jadi cikgu buat dulu yang warna biru. Okey, Y lagi kecil dan sama dengan 2. Cari dulu dekat manakah graf Y sama dengan 2X. Jadi dekat sini cikgu cari graf dia, cikgu akan dapat ini garis lurus dia. Y sama dengan 2X. Itu yang pertama. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, cikgu buat pula. Cikgu tengok persamaan dia. Okey, Y. Dia bercakap tentang Y. Okey, tengok nota cikgu. Kalau dia berkata lagi kecil dan dia cakap Y. Lagi besar ke atas. Maksudnya lagi kecil dia ke bawah. Maksudnya macam mana? Kita lorekkan dia ke bawah. Macam mana tu? Okey, tengok ni cikgu lorekkan lah. Cikgu lorekkan. Penatnya nak lorek ni. Boleh tak copy paste je? Cikgu cuba. Okey, cikgu lorekkan lah. Cikgu nak jadi guru yang berdedikasi. Okey, jadi cikgu dah lorekkan dekat situ dah. Cikgu dah lorekkan dekat situ dah. Okey, kemudian kita pergi kepada Y lagi kecil dan sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6. Cari dulu persamaan yang menyebut Y sama dengan 6. Jadi dekat sini ni adalah persamaan Y sama dengan 6. Mana cikgu tahu? Ni dia dah beritahu. Okey, jadi dekat sini lagi kecil dan sama dengan 6. Maksudnya kat mana? Kita lorekkan dekat belah bawah. Maksudnya bila kita lorekkan dia dekat belah bawah, dekat mana bahagian yang kena dekat warna biru dengan warna hijau? Dekat A dia tak kena. Ya, betul C. Dekat A dia tak kena bahagian mana-mana. Dekat D dia hanya kena warna hijau. Dekat B dia hanya kena warna biru. Dekat C dia kena warna biru dengan warna hijau. Jadi jawapan C adalah C. Itu cara dia. Boleh faham ke semua? Jelas? Boleh, cikgu. Okey. Bagus. Okey, cikgu pergi pula untuk D. Cikgu pergi pula untuk D. Okey, jadi kita pergi kepada D. Kita pergi kepada D. Benda yang sama, graf yang sama, kita pergi kepada Y lagi kecil dan sama dengan 2X. Cari dulu. Manakah persamaan Y sama dengan 2X? Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, bila dia bercakap tentang dia pandang kiri, maksudnya adalah lagi kecil. Jadi dekat sini adalah kita lorekkan belah bawah. Kenapa bawah? Bila dia bermain dengan Y, kita main 2 tempat sahaja. Atas, bawah. Atas lagi besar, bawah lagi kecil. Jadi kita loreklah dekat belah bawah. Nampak ni, cikgu lorekkan warna hitam tu. Okey, kemudian cikgu buat pula. Itu basuh. Okey, jadi cikgu buat pula Y lagi besar daripada 6. Okey, ini adalah garis lurus cikgu. Bila cikgu cakap dia lagi besar, tengok ni. Bila cikgu cakap dia lagi besar dan dia bercakap tentang Y, maksudnya kita lorek belah atas. Jadi kita loreklah dekat belah atas. Jadi bila kita lorekkan belah atas, buruk kan cikgu lorekkan, tak apalah. Okey, jadi bila kita lorekkan belah atas, dekat manakah bahagian yang kena dekat lorekan hitam dengan lorekan biru? Okey, kita akan nampak B ni. Jadi jawapan dia untuk D adalah B. Jelas ke? Boleh faham ke masing-masing? Okey, bagus. Okey, sekarang kalau tak faham bagi tahu cikgu tahu. Berilisa okey, Berilisa boleh faham Berilisa? Okey. Okey, jadi kita pergi kepada susah sikit. Kita pergi kepada susah. Kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Cikgu akan buatkan soalan A dan cikgu akan buatkan soalan B. Kamu akan cuba buat soalan C dan D. Ingat sahaja tips daripada cikgu.
Ingat sahaja tips daripada cikgu. Okey, yang pertama, tak adalah susah pun kalau kita faham konsep tu. Tak susah pun kalau kita faham konsep tu. Okey, jadi kamu tengok ni. Okey, tengok ni. Okey, persamaan kita. Persamaan kita. Okey. Yang pertama, cikgu buat yang warna biru. Y lagi kecil dan sama dengan 6. Cari dulu dekat mana Y sama dengan 6. Kita dah jumpa Y sama dengan 6. Jadi, kita nampak ni Y sama dengan 6. Lepas tu kita tengok kepada persamaan kita. Kita tengok kepada persamaan kita. Apa benda nak ditengokkannya? Kita tengok kan dia bercakap tentang Y. Jadi lagi kecil maksudnya kita ke bawah. Jadi kita buat dia ke bawah. Bila kita buat dia ke bawah, kamu lorikkanlah ke bawah. Okey, ini adalah untuk yang warna biru. Nampak tu cikgu dah buat yang warna biru. Selesai yang warna biru. Kemudian cikgu buat pula yang warna hijau. Y lagi kecil dan sama dengan X. Okey, tengok cari kat mana graf dia. Okey ni. Ini adalah dia punya graf. Ini adalah dia punya garis lurus. Bila cikgu cakap Y, bila cikgu cakap Y, bila cikgu bercakap tentang Y, maksudnya cikgu akan highlightkan dia dekat sini. Okey, ini adalah dia punya garis lurus. Bila cikgu bercakap tentang Y, kamu tengok ni ada yang still confuse lagi. Okey, Y. Okey, Y dekat sini bila cikgu bercakap tentang Y dan lagi kecil, maksudnya kita lorikkan dia belah bawah. Kita akan nampak belah bawah dia macam ni. Kita akan nampak belah bawah dia macam ni. Itu cara dia. Cikgu, boleh ke pakai X tu? Boleh nak pakai X, boleh. Okey, kamu boleh nak pakai X dengan syarat X duduk dulu, baru cakap Y. Bila kamu buat X dekat sini, kamu kena ubah simbol dia. Dia akan jadi macam ni. Maksudnya kalau kita gunakan X dekat duduk belah kiri, kalau kita gunakan X duduk belah kiri, maksudnya kita duduk belah mana? Belah kanan. Kenapa belah kanan? Sebab dia lagi besar. Tengok balik nota cikgu. Kalau X, kanan kiri. Kalau Y, atas bawah. Macam mana kanan dia? Kanan kan ke sini. Itu cara dia. Jadi lorekan dia sama sahaja. Jelas ke untuk X, Y ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Persoalan dia yang seterusnya pergi kepada yang warna merah. Yang warna merah. Dia bercakap tentang X tambah Y. Lagi besar dan sama dengan 6. Bila orang tak belajar, dia hanya boleh buat dua ni. Tapi kita belajar yang warna merah ni, cari dulu dekat mana garisan dia. Okey, kita cari kat mana garisan dia. Okey, ini adalah dia punya garisan. Cikgu, sekarang ni nak lorek belah mana? Dia X dengan Y tu dekat satu bahagian yang sama. Dah kalau dekat satu bahagian yang sama, alihkanlah. Kamu nak pakai apa? Pakai X. Okey, kita pakai X. Pakai Y. Okey. X ni pindahlah ke sana. Bila pindah ke sana, dia akan jadi 6 tolak X. Dia akan jadi 6 tolak dengan X. Okey. Jadi jelas ke? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Jadi bila dia cikgu, dah... ya. kalau dia lorek kat bawah garis tu, maknanya dia lorek penuh-penuh kan? Kalau dia lorek dekat bawah garis, maksudnya dia lorek kat tengah-tengah. Like penuh-penuh kan? Like, entah cikgu lorek ni saya rasa confused sikit. Dia penuh kan kalau dia lorek? Kalau Like tengah-tengah, tengah-tengah bahagian bawah tu dia lorek penuh-penuh ke? Penuh. Oh, penuh. Ya, kena penuh. Ya, kena penuh. Okay. Yang ni Okay, cikgu boleh lorekkan tahu sikit sebab susah. Cikgu pakai mouse ni. Tak adalah, cikgu pakai pensel je. Okey. Okay, cikgu. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Bila cikgu pergi kepada X tu pindah ke sana, Y ni akan dilorekkan. Okey, Y. Maksudnya kita pakai atas. Jadi bila kita lorekkan ke atas, okey, cikgu lorekkan macam ni saja. Okey. Okey, inilah jawapan dia. Bila kita pakai dia ke atas. Ini kita pakai Y. Kan ni persamaan dia X tambah Y sama dengan 6. Ni. Okey, kita buat Y. Maksudnya dia ke atas. Kalau nak pakai X tu macam mana? Okey, boleh. Kamu ambil saja persamaan X tambah Y
sama dengan 6. Okey, sekarang ni kamu pindahkan Y ke sana. Okey, X 6. 6 ni Y ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi bila kita pindahkan dia ke sebelah, okey, X lagi besar. Maksudnya dia ke kanan. Kalau kita lorekkan dia ke kanan pun, dia dilorekkan di bahagian yang sama juga. Jadi sekarang ni kita nak cari dekat manakah di rantau ataupun di bahagian, di kawasan yang ada lorekan warna biru, yang ada lorekan warna hijau, yang ada lorekan warna merah. Jadi dekat sini kalau kita tengok kepada D. D ni hanya dia kena pada warna merah. Nampak dia kena pada warna merah. Okey, kalau B. Kalau B. B ni hanya kena pada warna biru. Nampak warna biru ni ke bawah. Okey, A. A ni hanya kena kepada warna hijau dan warna biru. Biru tu ke bawah. Okey, jadi dekat sini jawapan dia adalah E. E kena warna biru. Nampak ni warna biru dia tunjuk ke bawah. Lepas tu E kena juga warna hijau. Dan E kena juga warna merah. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jelas. Bagus. Itulah cara dia. Itulah kita nak buat kat mana dia berubah. Dekat mana dia punya lorekan tu. Okey. Jadi itu adalah A. Cikgu buat B. Cikgu buat B. Okey, masing-masing tengok kepada soalan B. Tengok kepada soalan B. Cikgu buat satu-satu lagi. Okey, tengok Okey. Jadi cikgu akan buat yang warna biru dulu. Y lagi kecil dan sama dengan 6. Ingat. Okey, Y. Bila dia bercakap tentang Y dan simbol dia ke kiri, maksudnya kita lorekkan dia ke bawah. Kita lorekkan dia ke bawah. Jadi sorry. Okey, jadi dekat sini ini adalah kita punya garis lurus. Jadi kita lorekkan dia ke bawah. Cikgu tak lorekkan semua sebab nanti serabut. Nanti nampak serabut. Okey, ini adalah lorekan yang warna biru. Dia sebenarnya panjanglah ke bawah ni. Panjanglah ke bawah ni. Okey, seterusnya cikgu buat pula untuk yang warna hijau. Okey, cikgu ambil dia punya garis lurus. Garis lurus dia adalah yang ini. Mana cikgu tahu? Ni dia dah tulis. Okey, jadi bila kita cakap Y lagi besar, maksudnya dia ke atas. Kita lorekkan ke atas. Jadi kita dah nampak dah. Kita dah nampak dah. Okey, kemudian X tambah Y. X tambah Y. Lagi besar sama dengan 6. Pindahkan X ke sebelah Y. Lagi besar 6. Tolak X. Jadi kita tengok kita punya garis lurus. Ini adalah garis lurus kita. Dan bila cikgu bercakap tentang Y dan lagi besar, maksudnya kita lorek ke atas. Bila kita lorekkan ke atas, okey, cikgu dah lorekkan ke atas. Rasa-rasa mana bahagian yang ketiga-tiga ada 3 warna? Mana bahagian yang C. kena lorek? C. C. Ni C, betul. C lah jawapan dia. C tu kena dekat lorekan warna biru. C tu kena dekat lorekan warna merah. C tu kena dekat lorekan warna hijau. Jadi jawapan untuk B adalah C. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, yang lain? Boleh faham ke yang lain? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat C dengan D. Lepas tu hantar dekat cikgu tau. Wow, awal. Tulis huruf je tau. Tak payah lukis apa-apa tau. Tulis huruf je.
Okey, bagus. Nampak faham dah tu. Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu. Cikgu, Ya? saya nak makan boleh? Boleh. Kongsi sikit. Boleh. Makan je. Tapi jangan makan tempat lain. Makan dekat depan ni lah. Okey, cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, cikgu tunggu lagi tau. Cikgu tunggu lagi. Tulis huruf je tau. Okey, habis. Habis dah. Okey, boleh ke cikgu tunjuk? Nak dengar sikit boleh ke? Boleh. Okey, kita akan buat C. Kita akan buat soalan C. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan C. Okey, dekat sini bila cikgu bercakap tentang soalan C. Cikgu keluarkan dulu persamaan dia Y lagi kecil dan sama dengan 6. Cikgu keluarkan persamaan di mana? Okey, ini adalah apabila Y sama dengan 6. Okey, sekarang ni bila cikgu bercakap tentang Y lagi kecil dan sama dengan maksudnya. Y ni adalah atas bawah. Kita lorekkan dekat belah bawah. Jadi kita loreklah dekat belah bawah. Jadi inilah lorekan cikgu. Ini adalah lorekan cikgu. Okey. Kemudian cikgu buat pula B. Y lagi kecil dan sama dengan X. Okey, Y lagi kecil dan sama dengan. Maksudnya dia lorek belah bawah. Jadi ini adalah dia punya garis lurus. Okey, jadi kita lorekkanlah belah bawah. Okey, ini belah bawah dia. Okey. Ini adalah belah bawah dia. Okey. Jadi kamu boleh nampak dah. Okey, dekat D confirm jawapan dia dah salah. Sebab tak ada kena warna biru dengan hijau. Dekat C, dia kena warna biru je. Dia tak kena warna hijau. Dekat B, dia dah tak kena warna biru. Dekat F pun salah. Sebab apa? Sebab warna biru dekat bawah ni. Jadi dia tak kena dah. Jadi yang tinggal sekarang adalah A dengan E. Jadi kamu tengok pula. X tambah Y sama dengan 6. Jadi bila kamu pindahkan 6, jadi akan jadi kat sini. Okey, dia akan jadi X lagi kecil. Jadi kita lorekkan belah bawah. Jadi mana dia punya garis lurus? Okey, ni adalah dia punya garis lurus. Yang warna merah ni. Dan kita lorekkan dia dekat belah bawah. Okey.
Jadi bila kita nampak dekat sini, lorekan belah bawah, dia kena juga pada biru. Kena warna biru. Cikgu boleh panjangkan. Dia panjang sampai bawah. Jadi dekat sini jawapan dia adalah A. Kenapa bukan E? Sebab warna E dia tak kena warna merah. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Tapi akhir-akhir. Jelas. Okey, bagus. Okey. Seterusnya cikgu pergi kepada soalan D. Cikgu pergi kepada soalan D. Cikgu harap jelas. Kenapa tu? Afi, kenapa Afi? Barang tengok. Okey, jadi kita tengok kepada soalan D. Kita tengok kepada soalan D. Y lagi besar dan sama dengan 6. Kita cari dekat mana Y sama dengan 6. Okey ni. Jadi bila cikgu tengok Y lagi besar dan sama dengan, maksudnya kita lorekkan belah atas. Kita lorekkan belah atas. Jadi bila belah atas kita loreklah kan. Inilah jawapan dia. Secara automatik. Secara automatiknya A dah confirm salah, B dah confirm salah, C dah confirm salah, E dah confirm salah. Kenapa? Sebab dia tak kena pun lorekan warna biru tu. Okey. Kemudian cikgu tunjuk pula Y lagi besar dan sama dengan X. Mana dia punya garis lurus? Ini adalah garis lurus dia. Ini adalah garis lurus dia. Jadi dekat sini, kita tengok kepada warna hijau. Okey. Jadi lagi besar dan sama dengan, maksudnya lagi besar dia lorek dekat belah atas. Okey, belah atas. Belah atas dia kena D. Dan dia tak kena F. Jadi jawapan dia D. Confirm ke? Okey, kita confirmkan balik. X tambah Y. X tambah Y lagi besar dan sama dengan 6. Pindahkan X ke sebelah Y. Pindahkan X ke belah. Dia akan jadi negatif. Ni positif jadi negatif. Dia ada tukar simbol tau. Nanti cikgu ajar bila dia tukar simbol. Okey. Kemudian kita lorekkan dekat sini. Bila kita nampak Y tu lagi besar, maksudnya kita lorekkan belah atas. Kita lorekkan belah atas. Jadi dia kena juga dekat D tu. Jadi bila kita tengok dekat D, ada lorekan warna biru, ada lorekan warna hijau, ada juga lorekan warna merah. Jadi jawapan dia adalah D. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau kurang jelas bagi tahu cikgu, nanti cikgu jawablah. Okey. Jadi kita buka worksheet kamu, kita akan selesaikan soalan dekat depan ni. Kita akan selesaikan soalan dekat depan ni. Cikgu, nak lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang berikut. Yang inilah yang tadi kita buat tadi. Sebab tu cikgu ajar dulu yang tadi. Baru kita terproceed kepada soalan-soalan ni. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk contoh. Cikgu nak tunjuk contoh. Masing-masing tengok kepada contoh. Okey. Jadi yang ni dia dah bagi tahu dah ni jawapan dia. Jadi kita nak check betul ke ni jawapan dia. Okey, sekarang X lagi kecil dan sama dengan 3. Jadi kita cari dulu dekat mana graf ni. X lagi kecil dan sama dengan 3. Okey, bila cikgu cakap X lagi kecil dan sama dengan 3, kita carilah graf dia. Okey ni graf dia. Ni garis lurus dia. Okey, jadi sekarang ni daripada persamaan ni dia bercakap tentang X. Dan bila dia bercakap tentang X, kamu kena faham dia kiri kanan. Makin besar ke kanan, makin kecil ke kiri. Jadi dia mengecil. Jadi kita lorekkan belah kiri. Sebab itulah kita nampak dia punya lorekan ke arah kiri. Sampai situ jelas ke semua? Boleh fahamkah? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu buat pula warna biru. Y, yang ni Y lagi kecil daripada X. Bila cikgu cakap Y, cikgu letak Y kat sini maksudnya cikgu cakap tentang atas bawah. Cikgu cakap tentang atas bawah. Jadi, dekat sini bila Y ni lagi kecil, kita lorekkan dekat belah bawah. Mana garis lurus dia? Garis lurus dia, kita cari, kita akan dapat ni.
Inilah garis lurus dia. Jadi nak lorekkan belah mana? Ini belah bawah. Jadi kita lorekkan belah bawah. Kita lorekkan belah bawah. Ini tips daripada cikgu. Nak senang nampak, kita lorekkan sikit je. Jangan lorekkan semua. Bila kita lorekkan semua, kita nampak serabut. Kita punya lukisan, graf kita nampak serabut. Okey. Okey. Lepas tu kita buat pula yang warna hijau. Kita buat pula yang warna hijau. Okey, yang ni warna biru dah selesai. Warna hitam dah selesai. Kita buat pula warna hijau. X tambah Y lagi besar dan sama dengan 4. Okey, jadi kalau kamu nak pakai Y, kamu pindahkan X. Pindahkan X, positif jadi negatif X. Jadi bila kita ambil ni lagi besar dan sama dengan, maksudnya Y atas bawah. Lagi besar, maksudnya kita pakai ke atas. Manakah kita punya persamaan? Ini kita punya persamaan. Dia dah tunjuk dah kat situ. Jadi bila kita dah dapat kita punya persamaan, kita kena tengok kat mana nak lorekkan. Ke atas. Jadi kita lorekkan ke atas. Jadi bila kita dah nampak dekat mana yang kena kepada semua bahagian, kamu akan nampak inilah jawapan dia. Tengah-tengah ni lah jawapan dia. Barulah dikira sebagai betul semua. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Yang perempuan tak dengar suara pun boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing, tak payah buat. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat A. Cuba buat A. Cikgu bagi masa dah siap dah. Bagus Arif, betul. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Tak apa, tak apa. Betul ke salah tu nombor 2. Lepas ni cikgu ada nak ajar sesuatu.
Okey, ya betul situ. Pandai. Okey, pandai. Susah tau nak buat kalau kamu tak print. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu, Ya. kalau yang X tambah Y lebih besar daripada 3 tu kan. Hmm. Kan kalau nak jadikan dia Y, X tu pindah ke belakang negatif kan. Jadi Betul. Y, simbol dia tu tak ubah. Y apa? Y tu tak berubah? Simbol yang lebih besar daripada. Tak berubah. Oh, okey. Okey. Bila berubah? Nisa rasa bila dia berubah? Simbol tu. Entah. Mana cikgu tunjuk. Bagus, good question. Okey, habis dah masa. Jadi yang masih belum siapkan sila buat, yang dah siap hantar dekat cikgu. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan ni. Cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan ni. Okey, ni adalah yang penting lah ni ni penting. Okey, masing-masing tengok kepada persamaan ni. Masing-masing tengok kepada persamaan yang ini. Sebab cikgu nak tunjukkan sesuatu iaitu bila simbol dia kena berubah. Okey ni. Tengok ni. Okey. Tengok. Tengah tengok ke? Nisa tengah tengok tak? Ya. Okey, tengok ni. Okey, 5Y tolak 4X sama dengan 1. Okey, sekarang sorry. Simbol dia macam ni. Simbol dia macam ni. Kalau kita bercakap tentang Y, Y adalah atas bawah. Y adalah atas bawah. Jadi sekarang kita pergi kepada 5Y tolak 4X lagi besar daripada 1. Kita pindahkan negatif 4 ke sana. Dia akan dapat simbol tu tak berubah. Jadi 5 ni kena pindah juga sebab kita nak Y saja. 1 tambah 4X dalam kurungan per 5. Jadi sekarang ni bila dia ke sana, ke arah kanan ataupun senang cerita lagi besar, maksudnya kita bercakap tentang atas. Kita lorekkan dekat belah atas. Jadi ini adalah kawasan lorekan dia. Kita lorekkan belah atas. Itu untuk Y. Itu untuk Y. Sekarang ni cikgu tunjuk dekat kamu. Cikgu tunjuk dekat kamu apabila kita nak pakai X. Okey. 5Y tolak 4X lagi besar daripada 1. Okey, tengok ni. Okey, sekarang ni 5Y ni positif. Positif pindah ke sebelah. Dia akan dapat 1 tolak 5Y. Sekarang ni bila negatif, ada negatif dekat sini. Bila kita alih ke sebelah, dia bahagi dengan negatif. Bila dia bahagi dengan negatif, dia akan dapat macam ni tau. 5Y per dengan negatif 4. Simbol yang tadi menghadap kepada kanan, dia menghadap kepada kiri. Dia jadi lagi kecil. Jadi bila kita bercakap tentang X tu kanan dan kiri kan. X tu kanan dan kiri. Jadi bila lagi kecil, lorekkan di kiri. Jadi bila kita lorek kat kiri,
Sama sahaja tempat dia. Kalau sini ke kanan. Kalau sini ke kanan. Kalau sini ke kiri. Jadi bila kita lorek ke kiri, sama sahaja macam tempat lorekan dekat Y tadi. Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Nisa jelas Nisa. Maknanya simbol tu akan berubah apabila kita nak cari X. Bila kita alihkan kalau X ni ada negatif. Negatif 4. Kalau dia 4, dia tak berubah. Tapi bila dia darab dengan negatif, bila dia tiba-tiba dibahagi negatif, simbol tu berubah. Oh. Okey, tengok ni masing-masing. 3 X tambah 2 lagi besar daripada Y. Okey. Tengok ni Okey, cikgu jelaskan lagi sekali. Bila cikgu tulis 3X tambah 2 lagi besar dan sama dengan Y. Okey, ni pindah macam biasa. Ni pindah macam biasa. Ni negatif 2. Lepas tu pindahkan 3 tu. Y tolak 2 per 3. Ini soalan lain. Ini soalan lain. Ini soalan lain. Okey. Lepas tu. Dia tak berubah. Dia tak berubah kalau dia positif. Kalau dia negatif. Negatif 3. X tambah 2. Ni salin tau. Lagi besar dan sama dengan Y. Okey. Kita pindahkan 2. Macam tadi. Kita pindahkan 2. Jadi Y tolak 2. Tapi sekarang ni negatif. Yang ini positif. Bila positif pindah dia jadi bila dia darab pindah ke sebelah dia jadi positif juga. Tapi sekarang darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bahagi dia ada negatif. Bila dia ada negatif, simbol yang ni kalau kamu kekalkan kamu salah. Jadi bermakna kamu kena ubah simbol dia akan jadi macam mana? Dia akan pandang kepada yang sebaliknya. Itu adalah apabila simbol tu berubah. Bila kamu alihkan sesuatu yang ada negatif pada dia darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Boleh faham? Boleh. Nisa okey ke? Boleh faham ke Nisa? Ke kurang jelas? Boleh. Okey Ingat je kalau kamu nak ada negatif 5x kan? Tengok ni negatif 5x. Okey. Maksudnya kamu dah boleh detect dah. Simbolnya akan berubah. Sebab apa? Sebab negatif ni akan dipindahkan ke sana. Jadi bila negatif tu pindah ke sana, dia akan jadi macam ni. Kalau dia positif, simbol tu kekal. Simbol tu kekal. Bila simbol tu berubah, bila kita pindahkan darab ke sebelah jadi bahagi, dia ada negatif. Dia ada simbol negatif ni. Jelas ke? Yes. Okey. Cikgu nak salin. Okey, salin. Salin lah. Itu selalu yang confuse. Selalu yang cuai lah. Okey, dah habis salin dah? Dah, cikgu. Okey. Ammar Hadif dah habis salin ke? Screenshot cikgu. Okey, screenshot. Mantap. Okey. Cikgu baru selesaikan satu dah tu. Okey, jadi kita buat pula warna biru. X tambah Y sama dengan 3. Tak kisah. Okey, ni yang mana? Okey, ni yang ni. Ni adalah yang ni. Ni adalah dia punya garis lurus dia. Ini. Kalau yang ini kamu nak pindahkan X ke sebelah ke, kamu nak pindahkan Y ke, contohlah cikgu nak pindahkan X ke sebelah. Jadi bila cikgu pindahkan X ke sebelah, kita akan dapat 3 tolak X. Jadi bila dia menghadap ke sini maksudnya dia ke atas. Jadi kita hadapkanlah dia ke atas. Kita hadapkanlah dia ke atas. Okey.
Jadi bila kita dah hadap ke atas, bila kita dah hadapkan ke atas, kita buat pula X lagi kecil daripada 2. X lagi kecil daripada 2. Bila X lagi kecil daripada 2, ini garisan dia. Bila kita bercakap tentang X, maksudnya kita kena lupakan tentang atas bawah. Kita kena fokus pada kiri dan kanan. Jadi bila X lagi kecil daripada 2, kita pakai simbol ni. Maksudnya kita pakai ke kiri. Kita lorekkanlah dekat belah kiri. Jadi dekat mana bahagian yang dilorekkan kedua-duanya? Dekat mana? Okey. Bahagian yang dilorekkan di kedua-duanya adalah di sini. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas, cikgu. Okey. Itu adalah soalan A. Okey. Okey. Semoga dapat. Siapa-siapa ada nak tanya soalan tak untuk soalan A? Okey. Amar Hadif dapat tak untuk soalan A? Boleh, cikgu. Jelas? Okey. Okey. Sekarang masing-masing cuba buat soalan B. Okey. Cuba buat soalan B. Laju. Siap. Bagus Zarif. B dan C, cikgu. B je dulu. Kita buat B, lepas tu kita bincang. Lepas tu kita buat C, kita bincang. Okay, cikgu bagi masa tau. Cuba buat tau. Buat C ke, cikgu? B dulu. Oh, okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Cikgu harap masing-masing cuba buat tau. Okey, jadi cikgu tunjukkan untuk soalan B. Cikgu tunjukkan untuk soalan B. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Okey. Mula-mula kita selesaikan X lagi kecil daripada Y. Bila cikgu cakap S, cikgu mention huruf X dulu. Maksudnya dia tentang kiri dan kanan. Okey, dia kata lagi kecil. Maksudnya ini adalah ke kiri. Okey, jadi dekat sini kita cari. Jangan tersalah tulis dia punya graf.
Siapa yang tersalah senaraikan dia punya graf tu dikira sebagai salah. Jadi kita lorikkan belah kiri. Kita lorikkan belah kiri. Ini cara dia. Jadi masing-masing boleh tengok ni. Okey, yang kedua cikgu buat ni, X tambah Y lagi besar daripada 6. Okey. Bila X dengan Y dekat tempat yang sama, susah untuk kita baca. Jadi kamu pindahkan jelah salah satu. Jangan risau. Kalau cara kamu alihkan tu cara yang betul, tak ada masalah. Jawapan tu dikira sebagai betul. Okey, sekarang cikgu dah alihkan, cikgu buat Y dulu. Okey, sekarang Y lagi besar pada N tolak X. Bila cikgu cakap Y tu lagi besar, maksudnya kita lorekkan ke atas. Okey, dekat mana Y tu lagi besar? Okey, ni. Ini adalah dekat mana dia punya garisan. Jadi, nak lorekkan ke atas tu macam mana? Lorekkan je lah ke atas. Okey, kita lorekkan je lah ke atas. Okey, akhir sekali tengok kepada yang warna hijau. Okey, tengok. Y lagi kecil daripada 5. Mana garisan dia? Okey, bila cikgu cakap lagi kecil. Maksudnya dia ke bawah. Ingat nota cikgu awal-awal tadi. Okey, jadi kita ambil garisan. Ini adalah garisan Y. Kita lorekkan dia ke bawah. Jadi kamu dah boleh nampak dah kat mana jalan kerja dia. Dekat mana jawapan yang betul tu. Okey, jawapan yang betul dekat mana? Okey, kamu tengoklah dekat mana bahagian yang dilorekkan ketiga-tiga warna. Iaitu dekat tengah ni. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Okey, Wan Farisha macam ni? Jelas ke Wan Farisha? Alamak. Lag ke? Okey, okey. Amar Hadi macam ni? Amar Hadi boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Dah banyak dah tutup kamera. Buka kamera. Nisa macam mana Nisa? Boleh faham ke ni Nisa? Boleh lah. Boleh lah. Kat mana Nisa confused? Saya tertinggal dekat X yang lebih kecil daripada Y tu. Yang ni. Yang warna hitam ni ke? Ha. Okey tengok betul-betul tu tau. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita ingat tu Y, kita lorekkan belah bawah tau. Bila kita lorek belah bawah, tak jumpa jawapan dia. Nanti kita lorekkan dekat bahagian ni. Jadi salah lah. Okey, jadi cuba masing-masing cuba buat C. Cuba masing-masing selesaikan soalan C. Nampaknya kita belajar lorekkan hari ni. Cubalah buat, cuba buat. Tak faham tanya je cikgu. Okey. Okey, bagus, betul. Cikgu. Ya. Cikgu tengah suruh buat essay, cikgu. Ya, cikgu suruh buat C. Okey. Buat C Masing-masing boleh mula buat soalan C buat soalan C.
Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Cuba buat cikgu tunggu lagi. Ai. Dia keluar ke? Ada soalan tanya je cikgu. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Sekejap cikgu, kasih masa lagi cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu nak mula buat dah ni. Boleh ke cikgu mula buat ni? Sekejap, nak hantar je. Okey. Nisa dah hantar belum? Dah. Okey. Wan Farisha dah cikgu nampak tadi. Zarif dah. Okey, Farhan dah hantar belum Farhan? Sekejap lagi siap cikgu. Okey, jadi cikgu tunjukkan jalan kerja dia tahu. Yang masih sedang buat boleh terus buat. Tapi cikgu kena tunjukkan jalan kerja dia. Okey, masing-masing boleh tengok ni. Okey. Yang ni susah sikit sebenarnya. Tak adalah susah kalau kamu faham apa yang cikgu cuba terangkan. Okey, tengok ni. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada kita punya soalan satu garisan dulu. Garisan warna hitam garisan warna hitam. Mana dia? Yang ni. Yang ni. Okey, masing-masing tengok. Takut ada yang tak faham bila berubah simbol. Ada yang tak faham bila dia berubah simbol, bila dia kekal simbol dia. Okey, jadi masing-masing tengok ni. Okey, 3x tolak y lagi besar daripada 4. Mana garisan dia? Okey, ni garisan dia. Ini adalah garisan dia. Ya, ini adalah garisan dia. Jadi masing-masing tengok kat sini. Kalau cikgu bercakap tentang y, ke atas, ke bawah. Kalau cikgu bercakap tentang X, dia ke kanan, ke kiri. Jadi kamu nak pakai mana? Kamu sendiri yang decide dalam diri kamu, kamu nak pakai mana. Mana mudah, mana senang untuk kamu. Jadi sekarang ni, cikgu dekat sini cikgu hanya bagi jalan. Kamu nak pakai apa-apa pun, cikgu bagi jalan. Kalau cikgu bagi jalan kamu nak pakai X, cikgu bagi jalan kamu nak pakai Y. Jadi kita tengok dekat X. 3x tolak y lagi besar, lagi kecil daripada 4. Okey, tengok ni. Sekarang ni kita nak x, kita nak tinggalkan x tu. Okey, negatif y pindah ke sebelah. Bila y negatif y kita pindah ke sebelah, kita akan dapat positif y. Jadi bila kita pakai x, simbol tu tak berubah. Sebab apa? Sebab sini dia positif. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dia akan jadi macam mana? 4
tambah Y dalam kurungan per 3. Jadi dekat sini kita bercakap tentang X tau. Kita bercakap tentang X. Dan simbol ni adalah lagi kecil. Jadi kita lorek kat mana? Dekat kiri. Jelas ke masing-masing? Boleh faham ke? Lama. Boleh dengar ke suara cikgu? Okey ke semua? Boleh faham cikgu. Ada soalan tanya cikgu. Okey, Y pula. Tengok Y. 3X tolak Y lagi besar daripada lagi kecil daripada 4. Okey, sila salin sila salin. Yang ni cikgu tunjuk ni sila salin. Okey, sekarang ni cikgu nak Y pula. Yang tadinya cikgu tunjuk X. Cikgu tunjuk X. Sekarang ni cikgu nak tinggalkan Y. Okey, 3X bila pindah ke sana, bila cikgu pindahkan ke sana, 3X ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Dia akan jadi negatif 3X. Sekarang ni negatif Y. Okey, kita anggap dia ada negatif 1Y. Kita pindahkan negatif 1. Ni dia ada negatif. Dia ada negatif. Yang ni dia tak ada. Jadi bila dia ada negatif, kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi 4 tolak 3X dalam kurungan per dengan negatif 1. Kan darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Bila kita pindahkan sesuatu yang ada bahagi negatif macam ni, kita akan tukar simbol dia. Jadi bila kita tukar simbol dia, dia menghadap ke sana. Kanan dia lagi besar. Bila Y lagi besar, kita anggap dia ke atas. Maksudnya dia ke atas. Jadi dia di bahagian mana? Dia berada di bahagian sini. Boleh faham ke semua? Jelas ke cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas cikgu. Okey. Okey, kalau tak faham lagi, kalau tak faham ataupun kurang jelas, Nisa setakat tu okey Nisa, boleh faham ke Nisa? Boleh. Okey, kita tengok pula yang warna biru. Ni warna biru. Cikgu nak tunjuk. Okey, mana garisan dia? Ini garisan dia. Okey, ni cikgu tunjuk kepada dia punya garisan. Tengok betul-betul. Okey, garisan. Okey, kalau cikgu pakai Y. Silap. Kalau cikgu pakai X. Dia ke sini, ke kanan. Dia ke sini, ke kiri. Tu kalau cikgu pakai X. Kalau cikgu pakai dia Y, dia ke sini, ke atas. Yang ini di bawah. Ni just cikgu nak bagi kamu faham bila simbol tu berubah. Okey. Sekarang sekarang ni tengok ni cikgu salin. Okey, cikgu salin 3X tolak 5Y lagi besar dan sama dengan negatif 15. Sekarang kita pakai X. Sekarang ni kita pakai X. Jadi bila kita pakai X, kita alihkanlah negatif 5Y. 3X lagi besar negatif 15. Ini negatif 5Y dia akan jadi positif 5Y. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dia tak berubah simbol tu. Dia tak berubah simbol tu. Dia akan jadi bahagi 3. Dia tak berubah. Jadi dia pandang ke kanan maksudnya dia kita lorekkan ke silap. X dan dia ke kanan. Ke kanan. Sebab apa? Sebab kita pakai X. X nota cikgu awal-awal tadi. Bila kita pakai X kanan kiri. Kalau kita pakai Y atas bawah. Jadi bila X ni ke kanan, jadi inilah dia punya bahagian. Untuk Y sepatutnya akan dapat ke bawah lah. Macam mana? Okey, kita tengok ni. 3X tolak 5Y lagi besar daripada negatif 15. Okey, pindahkan 3X ni positif ke sebelah dia jadi negatif. Okey, pindahkan dia akan jadi negatif 3X. Ni kurungan dia. Sekarang ni bila kamu pindahkan dia ada negatif 5. Dia ada negatif 5. Darab tau. Ni darab. Negatif 5 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dia bahagi dengan negatif 5. Simbol yang tadinya menghadap kepada kanan, dia akan menghadap pula kepada kiri. Jadi dekat sini Y ni bila kita menghadap lagi ke kiri maksudnya lagi kecil. Jadi dia bawah. Bawah. Jadi dekat sini inilah bahagian yang kita kena lorekkan. Jadi mana jawapan dia? Ini jawapan dia. Ini cikgu lorekkan ini. Itu adalah di bahagian
kedua-dua tempat dilorekkan. Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey, Farhan. Farhan jelas ke Farhan? Jelas cikgu. Okey. Bazil dapat tak Bazil? Dapat cikgu, dah hantar. Okey, bagus. Nisa, okey, Nisa jelas dah macam mana simbol tu bertukar. Bila simbol tu bertukar? Dah. Okey, cikgu nak tanya siapa lagi, cikgu ingat. Wan Farisha macam mana Wan Farisha? Okey, Wan Farisha? Disebabkan Zarif batuk. Zarif, jelas tak Zarif? Jelas cikgu. Okey, jujur dengan cikgu kalau tak faham tanya cikgu. Kalau tak faham juga bagi tahu, biar cikgu cari soalan lain, soalan yang sama macam dekat depan ni. Cikgu nak kamu faham bila simbol tu berubah. Okey, habis. Okey, jadi kita ada lagi lebih kurang setengah jam. Tengok kita tak sempat pun nak pergi kepada soalan SPM tu. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak ajar kamu macam mana kita nak melakarkan graf. Ramai yang tak hantar homework. Cikgu lakarkan graf. Cikgu siap bagi apa? Penjelasan dalam video lagi supaya kamu buat. Cikgu harap masing-masing buatlah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan cara untuk melakarkan graf. Sekarang ni, cikgu nak kamu semua keluarkan kertas kotak-kotak. Keluarkan kertas kotak-kotak. Cikgu akan buat soalan A, lepas tu kamu akan buat soalan B, lepas tu cikgu akan terangkanlah soalan B. Okey, jadi kita akan belajar buat graf. Kita akan belajar buat graf lagi sekali. Ini adalah kesimpulan apa yang kita nak belajar dekat sini. Okey, senang sahaja. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak buat graf. Okey, bila cara nak buat graf, kita tengoklah ini adalah kita punya graf. Okey. Okey. Sekarang bila cikgu cakap X sama dengan kosong. Bila dia dah cakap X ni sama dengan kosong, maksudnya dia dekat sini. X sama dengan kosong. Okey, tengok kepada X lagi besar dan sama dengan kosong. Bila X, bila lagi besar dan sama dengan kosong, kita lorekkan dia ke kanan. Jadi kat mana bahagian lorekkan dia? Ini adalah paksi X sama dengan kosong. Ini adalah lorekkan dia. Ini adalah apabila dia X lagi besar dan sama dengan kosong. Okey. Yang kedua, masing-masing boleh tengok. Y lagi besar dan sama dengan kosong. Y tu lagi besar, maksudnya kita lorekkan dia ke atas. Jadi X sama dengan Y sama dengan kosong. Kita lorekkan dia ke atas. Ini adalah di mana keadaan warna biru dengan warna hitam. Sekarang ni masing-masing nak buat graf macam ni senang sahaja. Okey, kita tak payah nak betul-betul sangat pun. Sebab apa? Sebab kita tak dalam kertas graf betul-betul. Kita just lakarkan dia. Okey, 6 tolak 5Y lagi besar daripada X. Jadi cikgu hanya nak kamu buat dua keadaan sahaja. Iaitu bila X sama dengan kosong, berapa Y dia. Dan bila Y sama dengan kosong, berapa Y dia. Ini sahaja. Tak payah nak senaraikan X1, X2, X3. Okey, bila X sama dengan kosong, kita ambil persamaan kita. 6 tolak 5Y lagi besar daripada X. Jadi bila X ni kosong, kamu gantikan 6 tolak 5Y lagi besar daripada kosong. Alihkan 6 ni adalah positif. Positif pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 6. Okey, sekarang ni bila kamu alihkan negatif 5, dia ada negatif. Jadi negatif. Kamu kena tukarkan juga dia punya simbol. Jadi negatif 6 per dengan negatif 5.
Jadi negatif 6 per dengan negatif 5. Kamu selesaikan. Kamu buat macam ni. Negatif 6 bahagi negatif 5. Kamu akan dapat Y 1.2. Koordinat kita adalah bila X tu 0, Y tu 1.2. Jadi bila X tu 0 dia berada dekat sini. Bila X tu 0 dia berada dekat sini. Y tu 1.2. Bila Y tu 1.2 maksudnya dia dekat belah atas. Kita assume sahaja dia 1.2 dekat situ. Jelas ke masing-masing? Boleh faham ke? Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, ni bila X sama dengan 0. Dia negatif 6 per 5. Okey, kemudian cikgu buat pula bila Y tu sama dengan 0. 6 tolak 5Y lagi besar daripada X. Masukkan 0 ke dalam Y. 6 tolak 5 darab 0 lagi besar daripada X. Jadi, apa yang kita buat? Kita negatif 5 darab 0 dapat 0. Jadi, yang kita tinggal 6 lagi besar daripada X. Pindahkanlah X ni. Tak nampak bila X ni huruf duduk belah kanan. Kita alihkan dia duduk belah kiri. Jadi bila kamu alihkan dia huruf ni duduk belah kiri. Jangan lupa kamu alihkan sekali dia punya simbol. Jadi bila Y tu 0, X tu 6. Bila Y tu 0, X tu 6. X 6 ni dekat sini. Ini adalah paksi Y dia. Ini adalah paksi X dia. Jadi dekat sini kita dapatlah satu garis lurus. Kita dapatlah satu garis lurus. Inilah garis lurus dia. Cikgu, Boleh? Ya? nak tanya kenapa kita kena ubah bila 6 tu lagi besar daripada X? Okey. Kenapa? Macam ni Yang ni Haa. Sebab okey, selalu kan kita dapat jawapan kan kita letak huruf dulu kan? 6 lagi besar daripada X sama sahaja maksud dia dekat sini. Ni dekat atas ni, cikgu just ubahkan huruf ni duduk dekat sini. Daripada belakang, cikgu bawa dekat depan. 6 dekat depan, dia duduk dekat belakang. Jadi bila cikgu ubahkan kedudukan ni, maksudnya yang ini kena berubah juga. Boleh faham ke? Dia Boleh. sama je maksud dia. 6 lagi besar daripada X. Sama sahaja maksud dia dengan X lagi kecil daripada 6. Boleh faham ke Bazil? Boleh cikgu. Itu cara dia. Jadi nak lorek belah mana? Nak lorek belah mana? Ikutlah kamu nak pakai X ke Y. Contoh. Cikgu tunjuk contoh kamu nak pakai X ke Y. Apa maksud cikgu X ke Y tu? Janganlah masukkan nilai pula. 6 tolak 5Y lagi besar daripada X. Sekarang ni kita pakai Y lah sebab alang-alang Y ni dah duduk dekat sini kan. Okey. Jadi sekarang 6 ni pindah ke sebelah. Kita akan dapat negatif 5Y X. 6 ni positif. Dia akan jadi negatif 6. Ni negatif 5. Bila kita alihkan negatif 5, simbol yang daripada pandang kanan dipandang ke kiri. X tolak dengan 6 dalam kurungan bahagi dengan negatif 5. Jadi dekat sini kita lorek kat mana? Dekat belah bawah. Sebab apa? Sebab dia adalah pakai Y. Kita lorekkan dekat belah bawah. Jadi bila kita lorekkan belah bawah, jadi belah bawah ni lah kita lorekkan. Itu cara dia. Jadi dekat mana tempat yang sepatutnya kita lorekkan? Tempat dekat manakah tempat yang sepatutnya kita lorekkan? Okey, kita carilah satu keadaan lagi. Cikgu dah lorekkan kat sini kan? Cikgu dah lorekkan kat sini. Okey. Jadi kita nampak kita nampak yang dekat sini cikgu padam tahu dekat sini cikgu padam. Kenapa cikgu padam? Sebab dia tak kena yang warna hitam. Ni kan ada warna hitam. Warna hitam. Jadi ini tak kena warna hitam. Jadi cikgu padam dia. Cikgu padam dia. Okey, cikgu padam lah. Cikgu nak bagi kamu nampak je ni. Cikgu padam. Okey, yang garisan-garisan ni cikgu nak bagi nampak. Yang hitam atas ni, cikgu padam juga. Kenapa? Sebab dia tak kena lorekan yang warna hijau yang ke arah ke bawah tu. Sama juga warna biru dekat atas ni. Dia tak kena. Dia tak kena. Okey. Yang warna biru ni ke atas ni, yang atas ni dia tak kena kepada yang warna biru. Jadi cikgu padam. Cikgu padam dia. Okey, itu cara dia.
Jadi dah siap ke belum? Kita ada lagi satu. Mana lagi satu? Yang ni cikgu buat warna merah. Okey. Jadi sekarang ni masing-masing boleh tengok cara cikgu selesaikan. Panjang sikitlah jalan kerja dia sebab tu cikgu ambil masa sikit. Okey. 2y lagi besar daripada 3x tolak 5. Gantikan x tu sama dengan kosong. Bila kita masukkan kosong, 2y lagi besar daripada 3 darab kosong tolak 5. 3 darab kosong dapat kosong. Jadi 2y lagi besar daripada negatif 5. Pindahkan 2, kita akan dapat negatif 5 per 6. Jadi kamu buatlah negatif 5 bahagi dengan 6. Kamu akan dapat y lagi besar daripada negatif 0.833. Kenapa cikgu tukarkan kepada perpuluhan? Sebab cikgu senang sikit cikgu nak tulis. Dekat apabila x dia kosong, y dia negatif 0.83. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Sekarang x kosong. Sekarang kamu buat pula y tu sama dengan kosong. 2y lagi besar daripada 3x tolak 5. Okey. Tengok ni. Okey. Sekejap kamu tak nampak Cikgu, nak tanya cikgu. Ya. 2y tu yang kat bahagian kiri tu, 2y lagi besar atau sama dengan negatif 5 kan? Lepas tu bawah tu y lebih besar atau sama dengan negatif 5 per 6. Silap cikgu. 2. Sorry. Ni 2. Saya padam balik. Sorry. Negatif 5 per 2. Sorry. Terima kasih. Nampak? Jadi kita akan dapat negatif 2.5. Okey, ni kita akan dapat negatif 2.5. Okey, tengok tau. Negatif 2.5. Maksudnya dekat sini adalah negatif 2.5. Okey, sekarang cikgu buat pula. Terima kasih, Bazil. Okey, jadi bila y ni kosong. Okey, kita masukkan kosong ke dalam ni. 2 darab kosong, kita dapat kosong. Kita alihkan pula negatif 5 ni dapat kosong. Negatif 5 dapat positif 5, 3x. Jadi 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 5 per 3x. Sekarang cikgu pindahkan pula x. Lepas tu bila cikgu pindahkan tadi menghadap kepada x. Okey, 5 per 3. Jadi bila x kita 5 per 3. X kita 5 per 3, y kita kosong. X kita 5 per 3 dia dekat sini. Kita assume dia dekat sini. 5 per 3. Jadi dekat sini kita buatlah satu garisan lagi. Jadi kita nak tahu dekat mana dia lorekkan. Kita selesaikan. 2y lagi besar daripada 3x tolak 5. 2 pindah ke sebelah. 2 pindah ke sebelah. Dia akan jadi 3x tolak 5. Per 2. Jadi bila lagi besar, maksudnya kita lorekkan ke atas. Maksudnya dekat sini kita lorek, kita kenalah di bahagian ini sahaja. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke semua? Alamak. Nisa. Boleh faham ke Fazil? Sekejap, saya salin dulu. Y sama dengan sifar tu. Okey. Dia ada 4 persamaan sebab tu cikgu ambil masa sikit. Dia ada 4 persamaan. 2 persamaan dia tak bagi dalam graf. Jadi cikgu kena cari garis lurus dia dekat mana. Yang ni. 6 tolak 5y lagi besar daripada x. Dia tak bagi dalam bentuk graf. Jadi tengok kepada yang warna hijau. Jadi macam mana nak buat graf dia? Kamu buat 2 keadaan bila x sama dengan kosong dan y sama dengan kosong. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebab bila cikgu jumpa x sama dengan kosong, maksudnya bila x sama dengan kosong, dia dekat area sini. Kamu just plotkan apabila kamu jumpa 1.2, kamu plotkanlah 1.2 dekat situ. Jadi cikgu buat pula yang kedua bila y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong, dia dekat area sini. Area sini. Jadi bila kita jumpa bila x tu bila x tu adalah 6, cikgu terbalik. Bila x ni adalah 6, y tu adalah kosong. Jadi ini adalah 6 sebab tu cikgu buat macam ni. Jadi bila kita jumpa 2 point ni, kita dapatlah satu garis lurus. Boleh faham ke semua?
Boleh. Okey. Okey, Zarif. Zarif macam mana Zarif? Boleh faham ke Zarif? Boleh ke? Okey. Jadi cikgu nak masing-masing screenshot dan salin apa yang cikgu tulis dekat depan ni. Lepas ni kita buat lagi latihan. Cikgu kita buat sama-sama kita buat sama-sama. Cikgu, Okey, cikgu. Ya. Yang bagi 5/3 tu, Ah, kenapa kita letak dekat bahagian bawah tu? yang mana? Yang ni ke? Ini titik koordinat. Titik koordinat. Ah. Saya tak faham titik koordinat ni. Oh ya. 5/3. Jadi ini X. Ini koordinat X. Ini adalah koordinat Y. Jadi bila X 5/3, cikgu letak 5/3. Y ni kosong. Jadi kita plotkan dekat sini. Bila X tu adalah, bila Y tu kosong, maksudnya dia dekat area sini. Okey. Okey. Koordinat. 5/3 dengan sifar. Jadi ni X lah kan 5/3 ni. Ya. Okey. Lepas tu dia dekat belakang 6 lah kan? Dekat belakang 6. X tu pun 6 kan? Okey. Okey, dapat. Koordinat tu cikgu ada tunjuk dekat kelas yang pertama bulan ni. Cuba tengok macam mana cikgu cari X dengan Y dia. Okey. Okey. Okey, panjang sikit jalan kerja dia. Okey, kalaulah masing-masing confused, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu buat soalan B. Cikgu akan selesaikan soalan B. Okey. Okey, jadi cikgu akan buat perlahan-lahan. Okey. Memandangkan ada yang baru tahu koordinat tu apa. Jadi cikgu akan tunjukkan balik macam mana dan kenapa cikgu gantikan dia sama dengan kosong. Okey. Yang pertama sekali, masing-masing tengok kat sini. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengok cikgu. Tengok cikgu. Okey. Sekarang ni Y. Sekarang ni X. Bila cikgu cakap kosong, maksudnya dekat sini kalau cikgu letak ni 1, koordinat bila cikgu letak sini, koordinat dia adalah dalam keadaan X tu 1, Y tu kosong. Jadi apa yang cikgu nak cuba bagi tahu kamu adalah cara buat garis lurus tanpa kita masukkan banyak-banyak nilai. Ada soalan disuruh tunjuk macam ni. Okey, jadi tengok ni koordinat apabila cikgu tulis ni 1, ni 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey, sekarang apa koordinat dekat titik warna biru tu? Cikgu soal kamu semua. Apa koordinat titik warna biru tu? 5. Dia 05. Ya, dia kena pada 05. Okey, sekarang ni cikgu buat pula 1, 2. Okey, cikgu buat pula koordinat warna biru yang kedua. Koordinat warna biru yang kedua, apakah titik koordinat warna biru yang kedua tu? 03. 03, pandai. Okey, sekarang apakah koordinat warna biru yang ketiga tu? 01. Ya, 01. Okey, ini adalah apabila keadaan cikgu gantikan X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, kita akan pangkah di koordinat di paksi Y. Di paksi yang tegak ni. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, jadi tengok kat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, sekarang ni cikgu wakilkan dua contoh. Okey, ini Y, ini X. Okey, cikgu ambil yang ni. Cikgu ambil 5X tolak Y
Okey, sama dengan kosong dulu. Cikgu buat sama dengan 10 dulu. Okey, sama dengan 10. Okey. Kita nak buat garis lurus sekarang ni. Kita gantikan X sama dengan kosong. Bila kita gantikan X sama dengan kosong, jadi bila kita gantikan X sama dengan kosong, 5X ni kita gantikan dia jadi kosong. Tolak Y sama dengan 10. Jadi 5 darab kosong kita dapat kosong. Kita boleh terus pangkah. Jadi kat sini tengah negatif Y sama dengan 10. Negatif Y ni sebenarnya dia ada negatif 1 dekat sini. Jadinya kita pindahkan ke sebelah 10 per negatif 1. 10 per negatif 1 dapat berapa masing-masing? Cikgu. 10 per negatif 1 dapat berapa? Negatif 10 cikgu. Ya, negatif 10. Jadi masing-masing tengok kat sini. Koordinat. Kita nak cari koordinat. Sekarang ni bila X kita kosong. Bila X kita kosong. Y kita negatif 10. Koordinat yang kita jumpa kat sini adalah bila X kita kosong. Y kita negatif 10. Boleh faham ke? Boleh. Jadi sekarang kamu boleh plotkan sahaja bila X dia kosong. Nampak ni bila X kosong. Bila X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong. Dia berada di paksi yang tegak ni. Jadi sekarang ni skala tu nombor 2. Skala ni tak penting sekarang dekat soalan ni. Kita main buat dekat sini. Ini adalah dekat mana koordinat kita kosong, negatif 10. Boleh faham ke masing-masing? Okey, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, yang perempuan tak dengar suara. Okey. Nisa faham ke Nisa? Entahlah, cikgu dah confuse lah. Tak, kita nak buat garis lurus ni. Kita nak buat garis lurus. Ni. Ni kan persamaan. Okey. Masing-masing tengok kat sini tau. Okey, dekat soalan nombor 1, kita nak lorikkan. Tapi dia ada garis lurus. Okey, sampai situ jelas ke Nisa? Jelas. Okey, dekat soalan nombor 2, kita tengok kepada soalan A. Ada tak garis lurus? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Jadi sekarang ni yang cikgu ajar ni cara nak buat garis lurus. Cikgu dapatkan titik daripada sekarang ni kita nak buat garis lurus yang ni yang warna hitam ni. Okey, sampai situ jelas ke? Boleh. Okey, sampai situ okey. Sampai situ okey. InsyaAllah boleh. Okey, sekarang ni cikgu nak buat garis lurus 5X tolak Y lagi besar daripada 10. Jadi sekarang cikgu buat keluarkan 5X tolak Y sama dengan 10. Cikgu gantikan X sama dengan kosong. Cikgu gantikan X sama dengan kosong. Jadi 5X tolak Y sama dengan 10. 5X tolak Y sama dengan 10. Jadi kosong dekat sini adalah hasil daripada cikgu gantikan kosong ke dalam X. Jadi 5 darab dengan kosong dapat kosong. Sampai situ jelas ke Nisa? Okey. Okey. Lepas ni negatif Y. Jadi cikgu ambil negatif 1. Cikgu pindahkan darab. Pindah ke sebelah jadi bahagi. 10 per dengan negatif 1. Okey, sampai situ jelas? Jelas. Okey, sekarang Y sama dengan negatif 10. 10 per negatif 1 kita dapat Y sama dengan negatif 10. Okey, sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Jadi dekat sini koordinat kita adalah bila X kosong, Y kita negatif 10. Jadi kita dapatlah koordinat kita dekat sini. Sampai situ jelas? Tapi kan cikgu, kalau macam kan ada XY kan? Apa yang macam nak apa? Macam kalau Y tu kita gantikan kosong, apa tu? Okey, kita gantikan pula kosong. 5X tolak Y sama dengan 10. Tadi kita gantikan X sama dengan kosong kan? Kan. Okey, kita gantikan pula bila Y sama dengan kosong. Okey, 5X tolak Y sama dengan 10. Kita gantikan kosong, masukkan kosong ke dalam Y. Jadi kita buat tolak kosong sama dengan 10. Jadi yang ni kita boleh pangkah. Sebab dia kosong. Jadi kita boleh tidakkan dia. Okey, jadi 5 pindahkan ke sebelah 10 per 5.
Jadi 10/5 dapat 2. Okey, sampai situ jelas ke? Nampak? Jelas. Okey. Sekarang koordinat kita X kita 2, Y kita 0. Bila X kita 2, okey, dia kena dekat 2, Y kita 0, dia jatuh dekat sini. Boleh faham? Inilah koordinat 2, 0. Jelas? Boleh. Okey, jadi inilah garis lurus dia. Nampak? Okey, nampak tak macam mana cikgu gantikan X sama dengan 0 dengan Y sama dengan 0 tu? So maknanya kita bukanlah pilih macam nak buat Y kosong ke X kosong ke kan? Tak, kita buat X 0 dengan Y 0 tu untuk buat garis lurus. Oh, okey. Jadi sekarang kita nak lorikkan 5X tolak Y 10. Kalau okey, sekarang cikgu ambil Y. 5X pindah ke sebelah, dia akan dapat macam ni. 10 positif pindah ke sebelah jadi negatif. Okey, ni kan negatif. Bila negatif kita nak pindahkan ke sebelah, simbol ni turut berubah. 10 tolak 5X per negatif 1. Okey, Y. Okey, ini cikgu tak selesaikan terus. Okey, Y. Negatif 1 bila kita pandang ke sebelah, dia akan jadi lagi kecil. Bila Y lagi kecil, kita lorikkan belah bawah. Jadi daripada garis lurus yang kita dapat ni, kita lorikkan dia belah bawah ni. Jelas tak? Boleh faham? Jelas ke Nisa? Nampak tak? Jelas. Okey, step yang sama akan diulang apabila kita pakai dekat yang warna biru ni. Okey. Jelas? Yang warna biru tu kamu akan buat satu garis lurus. Kamu akan buat satu garis lurus. Jadi daripada satu garis lurus tu macam mana nak buat dia? Kita gantikan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu ambil masa kamu sekejap. Cikgu nak buat yang Cikgu. warna biru. Ya. Saya pun nak tanya. Tanya. Untuk A yang tadi, yang untuk tu kan dia ada 3 garis kan? Sebab kan dia macam slash tu ada 3 garis kan? Lepas tu yang bahagian 5/3 tadi, kenapa dia menghadap ke arah 6? 5/3 tadi menghadap ke arah 6. Tak apa. Kita fokus B sekejap. Okey. Okey. Sekarang tengok. Okey, masing-masing tengok kat sini. Okey, buka kamera. Kita tengok warna biru cikgu buat. Kita tengok warna biru. Kalau kamu faham yang ni, insya-Allah kamu faham yang tadi cikgu buat. Okey. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah. Tengok. Okey, tengok ni. Okey, warna biru. Y lagi besar daripada 2X tolak 10. Sekarang fokus kita adalah kita nak keluarkan garis lurus. Kita nak tahu dekat mana garis lurus dia. Okey, jadi kita tak jumpa kalau tadi dia dah ada garis lurus. Jadi kita boleh terus lorikkan. Jadinya kita sendiri yang kena buat garis lurus tu. Okey, cikgu ajar macam mana nak buat garis lurus tu. Step pertama kita gantikan bila X sama dengan 0. Silap 10 pula. X sama dengan 0. Bila cikgu gantikan X sama dengan 0, ambil persamaan ni. Y sama dengan, tukar jadi sama dengan lu. 2X tolak 10. Jadi 0 dekat sini, masukkan dekat sini. Jadi kita akan dapat 2 darab 0 tolak 10. Jadi kita akan dapat 2 darab 0, kita dapat 0. Tolak 10. Tengok cikgu buat satu-satu. Jadi dekat sini 0 tolak 10, kita akan dapat tolak 10. Jadi dekat sini koordinat kita, ni X kita. Koordinat ditulis dalam keadaan X, Y. X kita 0, Y kita negatif 10. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, cikgu harap masing-masing jelas. Okey, sekarang yang warna biru, koordinat kita dapat 0 sama dengan negatif 10, dia sama sahaja dekat sini. Jadi kita pangkah dekat situ. Okey, yang kedua Y sama dengan 0.
Okey, Y sama dengan kosong. Ambil kita punya persamaan Y sama dengan 2X tolak 10. Masukkan kosong ke dalam Y. Kosong sama dengan 2X tolak 10. Negatif 10 pindah ke sana, dia akan dapat positif 10. Jadi X kita 2. 2 huruf dengan nombor duduk dekat sebelah-sebelah. Pindah dia akan jadi bahagi. 10 bahagi 2 kita dapat 5. Jadi bila X kita 5, ni X kita 5, koma Y. Y kita kosong. Jadi koordinat dia kat mana? Bila X kita 5, Y kita kosong. Boleh faham ke masing-masing? Okey. Jadi sekarang bila kita dah dapat dua koordinat ni, kita garis lurus. Kita dapatlah satu garisan. Inilah garisan garis lurus daripada persamaan ini. Inilah garis lurus daripada persamaan ini. Jelas ke? Nak dengar sikit suara masing-masing? Yang bahagian kawasan Blorek tu cikgu? Okey, yang bahagian kawasan Blorek. Kita ambil persamaan ni. Y lagi besar daripada 2X tolak 10. Bila cikgu cakap lagi besar, maksudnya dia lorekkan dekat atas. Jadi kita ambil kita punya garisan. Kita lorekkan dekat belah atas dia. Nampak? Boleh faham? Nampak. Okey. Okey. Tak siap lagi. Kejap masing-masing. Okey, tengok kepada Y lagi kecil daripada 8. Yang mana? Warna hijau ni, tengok ni. Y lagi kecil daripada 8. Okey, tengok cikgu selesaikan. Bila Y lagi kecil daripada 8, ambil Y ni. Ambil dekat paksi Y, kamu buat 8. Jadi garis lurus bila Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 adalah ini garis lurus dia. Bila dia bercakap tentang, tengok ni okey, tengok ni sekejap tau. Curi cikgu ambil masa. Y lagi kecil daripada 8, kecil. Maksudnya kita lorekkan dekat belah bawah. Jadi kita ambil kita punya lorekan, kita lorekkanlah dekat belah bawah dia. Boleh faham ke masing-masing? Boleh. Okey. Jadi bahagian lorekan untuk soalan ni adalah dekat tengah-tengah ni. Ni jawapan dia yang warna merah ni. Ni adalah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Jadi bila dia tak bagi garis lurus, kita kena buat garis lurus. Kalau nak buat garis lurus, macam mana? Kita buat guna kaedah cikgu ajar. Bila X sama dengan kosong dan Y sama dengan kosong. Kita gantikan. Dan kita dapatkan koordinat untuk diplotkan. Bila ada dua koordinat, kita dapatlah melakar satu garis lurus. Jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey. Baik, ada soalan tak nak tanya cikgu? Nanti waktu buat C nanti saya tanya kalau memang saya tak faham lagi. Okey, jadi masing-masing buka kamera, cikgu nak tengok sikit muka masing-masing sebelum kita menghabiskan kelas kita. Amar Hadif macam mana Amar Hadif? Amar Hadif okey ke? Confuse cikgu yang pasal melukis. Yang pasal melakar graf tu Ya. Faiz macam mana Faiz? Okey cikgu. Okey, okey. Jadi cikgu tak bagi homework bahagian tu je lah. Kita nak lakarkan graf saja. Mana yang lain ni? Buka kamera sikit. Aimi Nadira, Alisha Dania. Okey, jadi kalau macam confused, nanti tengok rakaman Kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp je cikgu. Tapi ke WhatsApp kena banyak kali lah. Sebab cikgu ada lebih kurang 100 lebih anak murid. Jadi semua orang WhatsApp setiap kali kelas. Jadi ke bawah kamu kena WhatsApp. Jadi insya-Allah lah cikgu sedia membantulah. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey. Baik, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey.